أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Taha, Allah saja yang tahu akan maknanya. Tidaklah kami turunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu, wahai manusia, melainkan ia hanyalah peringatan bagi mereka yang takutkan Allah. Hamba pengurusi yang bahagia, Dr. Sri Hamzah Zainuddin, Siusa Agung Perikatan Nasional, sahabat saya yang berhormat Ustaz Idris Ahmad, yang saya hormati Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah yang kita raikan malam ini, yang berhormat Datuk Seri Sanusi Makno yang menjadi fokus bukan saja dalam negara bahkan luar negara. Hadirin hadirat sah kepimpinan rakan-rakan yang tak perlu saya sebut satu persatu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bila pengurusi maklumkan tadi, ribuan rakyat Kedah menyambut kepulangan yang berhormat Datuk Seri Sanusi di lapangan terbang, menyerbu, nak peluk, nak cium, macam nak kucup Hajar Aswad. Saya tengok Sanusi 3 kali, taklah gelap sangat. Tapi kecintaan. Kenapa? Kerana kezaliman. Kebetulan malam ini kita berada di awal tahun Hijrah. Pengajaran setiap tahun kita ambil betapa Nabi SAW sewaktu di Mekah dihalau, nak dibunuh, dicerca, dimaki hamun, difitnah. Tetapi bila sampai di Madinah, Nabi disambut, dirai, diangkat, disanjung. Sayyid Umar Al-Khattab melihat ini sebagai satu perubahan yang perlu dikenang pada setiap tahun. Dijadikan peristiwa ini sebagai peristiwa meletakkan asas kalender dalam Islam. Bukan mula turun Quran, bukan mula kelahiran Nabi, bukan waktu Nabi diangkat sebagai Rasul, bukan waktu Nabi wafat, tetapi peristiwa hijrah. Dua fenomena yang mengubah dunia, di antara kegelapan syirik kufur kepada cahaya iman. Yukhrijukum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Dilihat ini sebagai titik penting dalam sejarah hidup manusia. Maka kerana itu kita berhimpun malam ini untuk melihat pengajaran betapa Allah Subhanahu wa taala melahirkan, menjadikan kita manusia yang punya akal untuk menilai. Ada iradah, daya memilih. Dibekalkan dengan wahyu, kerana ada benda yang akal tak mampu berfikir. Dikekalkan Al-Quran walaupun Nabi Muhammad wafat, kerana manusia perlu pada panduan dalam berpolitik, berekonomi, dalam hidup kita. Manusia kena ingat bahawa hidup kita tidak habis dunia. Mungkin dunia kita tahu tidak adil. Kebaikan kadang-kadang tidak dibalas timpal dengan kebaikan yang dibuat. Kesalahan tidak dihukum timpal dengan apa yang dibuat. Tapi ada satu lagi alam, disebut sebagai alam akhirat, alam balasan, yaumiddin. Bukan yaumul jaza saja, tapi hari maliki yaumiddin.
Kenapa disebut Yaumiddin? Kita baca setiap kali Fatihah, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah yang berkuasa pada hari Ad-Din. Apa makna Yaumiddin? Wa ma adraka ma Yaumuddin? Allah tanya manusia, kamu tahu tak apa makna Yaumiddin? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma izzil lillah. Hari manusia tidak ada miliki apa-apa. Tak ada pengguam bela, tak ada saksi yang nak membela kita. Yang ada seluruh kuasa terpulang pada Allah. Diingatkan berulang-ulang kali, semua yang kita buat tidak habis dunia. Sewaktu Nabi menghantar Muaz bin Jabal ke Yaman, dalam banyak-banyak pesanan Nabi, Nabi pesan satu perkara besar pada Muaz. Ya Muaz, wattaqu da'watal mazlum, fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Hei Muaz, kamu kena takut doa orang terkena zalim, karena tidak ada dinding antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertimbangan ini menjadi asas sebagai seorang Islam. Apa saja yang kita buat, karena Allah Subhanahu wa taala terkadang memberi kekuatan, kemenangan, pertolongan bukan melalui orang baik saja. Ada satu hadis yang agak menarik untuk kita renung. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yu'ayyidu hazad din birrajulil fajir. Allah Ta'ala kadang-kadang menjadikan, menolong agama dia melalui tangan-tangan orang yang jahat di kalangan kamu. Mana apa dia? Kejahatan menyebabkan rakyat bangkit untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam era yang ada hari ini, sesebuah kerajaan mesti bukan saja ada matlamat, hala tuju, wawasan sebagaimana disebut oleh ramai kawan-kawan, tapi dia mesti dibina di atas asas yang betul. Sayang kerajaan yang ada hari ini dibina di atas pembohongan, penipuan, bukan dibina di atas asas yang betul. Hasil penipuan kepada rakyat, para pengundi, dibina di atas pelanggaran syarat sumpah wallahi wabillahi watallahi. Akhir yang menggabung mereka ialah mereka yang dicerca, dimaki hamun, penyangak, perompak, penyamun, penyakau. Kalau ini yang ada dalam kabinet, macam mana negara nak jadi baik? Perompak tidak akan ambil melainkan ketua perompak di kalangan perompak untuk jadi perompak. Siapa yang paling kuat menipu diangkat sebagai paling ketua penipu-penipu. Ada satu kisah, ni jenis orang cakap besar ni. Dia bertengkar dengan kawan dia, dia kata, rumah aku durian isi tebal, cucuk 1 inci baru kena biji. Kata kawan dia, rumah aku lagi tebal, habis jari tak kena lagi biji. Dia bertengkar ni. Akhirnya kita tengok, kawan tu buat keluar betul durian. Memang tebal isi dia, cucuk 1 inci baru dapat biji. Tak puas hati, pergi rumah kawan dia, dia buat keluar durian Belanda, habis jari tak ada biji. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik. Sebab kenapa dia tak boleh pakat? Sebab sama-sama mereka. Bila negara diasaskan di atas asas yang tak betul, kita menyaksikan hala tuju yang tak jelas. Kemana sebenarnya nak bawa rakyat ini? Kemana sebenarnya? Isu ekonomi, isu politik, isu gabungan. Hatta apa yang berlaku, seolahnya tak ada hala tuju. Menteri ni cakap begini, Perdana Menteri cakap lain. Semalam cakap lain, besok akan cakap lain. Ada kawan saya kata, kalau nak kenal seorang tu pembohong, kalau dia pegang pipi, tu dia betul.
Kalau dia pegang misai, tu betul. Kalau dia gosok-gosok rambut, betul. Kalau dia bercakap, baru dia menipu. Tuan-tuan sekalian, akhirnya apa yang berlaku sekarang ialah rakyat menilai, buat balik keluar semula janji-janji mereka buat. Mereka boleh tunai tak? Tak boleh tunai. Sebab perjanjian dibuat, komitmen dibuat atas nilai pembohongan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran bagaimana asas dalam Islam. Wa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ini asas kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Ta'ala sebut kalimah thayyibah, seumpama satu pokok yang akarnya menjunam dalam perut bumi, dahannya merimbun di udara. Ini sifat kalimah thayyibah. Bukan di atas banner, di atas asas yang tidak betul. Sebab itu bagi kita, bila mana mereka mula menyerang Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi, bukan seorang dua, satu anggota kabinet. Saya tengok Kelantan relax, Terengganu lagi relax. Pasal apa? Semua peluru tuju ke Sanusi. Kenapa? Kerana kehebatan beliau. Kerana apa yang dibawa dirasai oleh denyut nadi rakyat. Betul tak? Yang mereka bawa ialah benda yang rakyat Kedah nak selama ini. Kerana beliau juga ialah panglima perang, pengarah pilihan Perikatan Nasional. Dan mereka tahu bahawa kita sedang berada di atas landasan betul. InsyaAllah 12 hari bulan ke 6 negeri tidak mustahil kita akan kuasai, insyaAllah. 2 hari lepas saya bertemu dengan seorang kuat UMNO di Putrajaya. Sambil-sambil minum saya tanya macam mana pandangan dia dengan isu yang berlaku kepada saudara Sanusi. Dia kata dulu sebelum tangkapan pada Sanusi, kami ada letak harapan di Selangor untuk tawan, untuk pertahan 50-50. Lepas kena tangkap ni pakai tak ada harapan langsung. Betul. Saya kadang-kadang nak ucap terima kasih kena tangkap tu. Betul. Tapi jangan keraklah, sekali cukuplah. Kadang-kadang kalau kita buka Al-Quran, ada satu surah yang menarik, Ashabul Ukhdud. Tuan-tuan kalau baca surah Al-Ashabul Ukhdud, macam mana satu negara bertukar akidah menjadi Muslim kerana seorang pemuda. Ayahnya mengutuskan dia untuk pergi belajar daripada seorang tukang sihir. Tapi dia tak belajar dengan tukang sihir, dia belajar dengan seorang alim, seorang ulama yang akhirnya dia beriman dengan Allah Ta'ala. Tapi ayahnya menganggap dia belajar pada seorang tukang sihir pada waktu itu. Bila dia balik ke rumah, kebetulan satu hari ada seekor ular besar merintang jalan. Mereka cuba buat macam-macam. Ular ni payah, tak lari, tak boleh dibunuh. Lalu pemuda tadi mengambil seketul batu, kemudian memukul baling pada ular tadi, ular pun mati. Kisah ini membanggakan mak ayah dia. Ya. Jadi pemuda yang masyhur. Sehingga akhirnya dia pergi dan cuba dianggap bahawa dia ni sudah mahir ilmu yang dia ada. Kata dia tak. Dia beritahu ayah dia, yang saya baca ialah Bismillahirrahmanirrahim, mematikan ular tersebut. Dia ajak ayah dia beriman. Rekahkan cerita akhirnya raja ini pada waktu itu menghukum pemuda dengan macam-macam cara. Dia minta tentera bawa pemuda naik bukit, campur atas bukit, kan dia anggap dialah bakal menumbangkan kerajaan pada masa itu. Sampai atas bukit, tiba-tiba Allah takdirkan berlaku gempa bumi, semua mati melainkan pemuda ni tak mati. Dia balik ke rumah, orang mati terkejut, kenapa tak mati? Yang lain semua mati, tak mati.
Akhirnya dibawa ke tengah laut supaya dihumban ke dalam laut. Sampai tengah laut tiba-tiba Allah datangkan ribut. Yang bawa dia semua jatuh, dia balik semula selamat. Macam-macam cara dibuat untuk bunuh dia. Tak boleh. Hingga diberitahu kalau nak bunuh saya juga, kumpulkan rakyat dalam satu stadium. Diajar kepada tukang pemanah supaya manah dia dengan kalimah Allah. Bismillahi Rabbi hazal ghulam. Dengan nama Allah, Tuhan kepada budak ini. Dipanah. Sedangkan sebelumnya dipanah pun tak luka. Tiba-tiba dipanah, pemuda ni pun kena dan jatuh meninggal dunia. Apa yang berlaku? Seluruh rakyat mengucap syahadah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka diseksa dalam peristiwa, digali parit, diletakkan minyak, dinyalakan api, dihumban ke dalam parit tersebut, dibunuh semua. Allah Taala sebut, "Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid." Mereka bunuh rakyat dia sendiri semata-mata kerana rakyat beriman kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, Perikatan Nasional kita menegakkan kebenaran, keadilan, berpaksi kepada apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya adil depan manusia, adil depan Allah Ta'ala. Kita membawa gagasan besar ini, membina perpaduan di antara pelbagai kaum yang ada dalam negara. Saya beritahu rakan-rakan yang bukan Melayu, bukan Islam, kami kena adil kepada bukan Islam, bukan sebab saya Melayu, bukan sebab saya sayang negara, tapi Allah perintahkan saya. Kalau saya langgar, saya akan dihukum oleh Allah di akhirat. Sampai Nabi beri amaran, man azani zimmiyan faqad azani. Siapa-siapa menyakiti orang bukan Islam, yang baik dengan Islam, sama menyakiti Rasulullah. Kita perlu bina sebuah negara, bukan hanya negara yang melihat kepada aspek-aspek kebendaan sahaja, tapi asasnya mesti betul. Sebagaimana kata ulama, bila mana akidah mereka betul, akan betullah sistem hidup mereka, akan betullah politik mereka, akan betullah ekonomi mereka, akan betullah sistem hidup mereka. Tapi bila mana akidah mereka rosak, maka akan rosaklah sistem ekonomi mereka, sistem politik mereka, sistem keadilan mereka. Sebab itu Islam tidak pernah memaksa orang bukan Islam untuk ikut Islam. Tapi Islam mengajar supaya kita menghormati peraturan undang-undang yang ada. Mereka langgar, mereka didik rakyat supaya lawan undang-undang, langgar undang-undang. Tuan-tuan tengok tindakan DAP terhadap pencerobohan tanah haram di Pahang, Musangking. Yang langgar undang-undang ini dibela, dipertahankan. Sama juga yang berlaku di Kelantan Sari Dua. Isu pakaian, isu gunting rambut, wanita gunting rambut laki-laki yang Islam, bercanggah dengan undang-undang yang ada. Tapi siapa yang bela? Sebenarnya kita nak didik rakyat untuk patuh undang-undang atau langgar undang-undang. Sebab itu bagi kita, bila saudara yang Muhammad Saudara Sanusi beritahu, dia akan pergi ke balai, tak payah tangkap lah. Ya, akan pergi. Malam tu saya mesyuarat dengan dia. Saya tengok muka dia macam biasa aja. Nampak macam tak takut je. Tak tahulah, mungkin muka dia tak nampak perubahan. Ya. Relax, ya, tenang. Pasal apa? Sebab kita yakin sebagai orang Islam, ya, Allah Ta'ala mengingatkan kita semua, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Sesuatu tak akan kena pada kita melainkan apa yang Allah tetapkan telah kena pada kita. Kita beriman dengan akidah, kita yakin Allah Ta'ala tidak akan biarkan kezaliman. InsyaAllah di atas prinsip tersebut kita bangun mempertahankan. Bukan saja beliau, bahkan Perikatan Nasional mesti menang dalam pilihan pada 12 hari bulan nanti. Bukan hanya referendum macam disebut saja. Betul, dia satu referendum rakyat.
kepada Perdana Menteri dan kerajaan yang ada. Namun yang besar ialah keputusan 12 hari bulan ialah rakyat menolak kezaliman, ketidakadilan dalam negara kita. InsyaAllah gerakan munajat teruskan. Jangan berhenti. Libatkan gerak kerja kita bersama. Pastikan jumlah peratus keluar mengundi yang dapat kita tingkatkan. Anak-anak kita pastikan balik mengundi biar semua kita ada saham dalam kemenangan nanti insya-Allah. Namun perkara yang penting, jangan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus hubungan dengan Allah. Usaha kita, ikhtiar kita, doa kita. Namun ketentuan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan percaya dengan penuh keimanan kita kepada Allah bahawa Allah Subhanahu wa taala akan membantu dan menolong kita bila mana kita melayakkan, mencukupkan syarat. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan meletakkan pendirian kamu insya-Allah. Mudah-mudahan kita bersama pada malam ini balik dengan penuh semangat untuk bekerja. Semua orang mesti berusaha memastikan bahawa kemenangan kita pada 12 hari bulan nanti adalah kemenangan yang total, yang akan meraih kemenangan besar pula insya-Allah di peringkat persekutuan selepas itu insya-Allah. Siru ala barakatillah. Sebelum kita mendengar ucapan daripada yang berhormat Datuk Seri Sanusi yang kita raikan pada malam ni, saya pun tak tahu apa dia nak sebut. Mudah-mudahan tak ada kes baru, dan mudah-mudahan penjelasan beliau akan menyemarakkan kita semua untuk terus bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.